Dan waridat dari Allah tidak ada waktu yang diketahui bila akan dikaruniakan kepada kita. Maka hendaklah kita senantiasa berharap agar dikurniakan oleh Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Khususnya ketika salat, berzikir, ketika mendengar majlis hadrah. Dan segala ibadat yang sudah pasti tidak akan lahirnya kurniaan daripada yang pasti tidak akan larinya kurniaan Allah Ta'ala darinya. Yang ada orang dapat waridat, dapat ilham, dapat itu, dia tengok pokok pandan aja pun dia boleh ingat Allah Ta'ala, dia boleh insaf. Dia nampak semua kerengga jalan pun dia boleh ingat Allah Ta'ala. Anytime, any moment. So jangan kita ingatkan pada ketika ni aku boleh kotorkan hati aku sikit. Pada ketika ni malam ni ada maulid tak ya? Malam ni ada kuliah tak? Malam ni ada ceramah tak? Ada ya? Okeylah, boleh tengok TV cerita bukan-bukan sikit. Malam ni agaknya ada nak jumpa Habib ke, nak jumpa Kiai. Tak ada kan? Boleh tengok gambar lucah sikit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, na'udzubillahi min zalik ya. Sedangkan waktu itu kau tengah perlu nak dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Jangan at every time be aware, be alert, be ready untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kan tiap waktu kan kita sembahyang, tiap waktu kan kita zikir. Sebab itu waktu-waktu ginilah orang-orang salih mereka ibadat pada Allah Ta'ala. Sebab itu disebutkan sembahyang tu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mi'raj apa Nabi bikin? Nabi nampak Allah. Nabi tahu kebesaran Allah. Nabi bicara dengan Allah. Nabi dibicara oleh Allah. Maka dalam sembahyang orang-orang mukmin, orang-orang salih begitu. Nampak kehebatan Allah, nampak kelemahan dirinya, nampak kerendahan dirinya, nampak dia sedang diangkat oleh Tuhannya, diizin menghadap dengan Tuhannya yang maha besar itu. Maka dia cakap dengan Tuhan dan dia dicakap oleh Tuhannya, orang-orang salih ini. Dia bukan hanya dia bercakap dengan Allah, dia meeting dengan Allah. Tahu orang-orang salih dalam sembahyangnya dia meeting dengan Allah. Dia bicara dengan Allah Ta'ala, dia sambil baca tapi dia sambil luahkan dengan Allah. Dia sambil mencurahkan dengan Allah, sambil buah pikiran dia tu segala apa semua dia terangkan kepada Allah. Dia ngadu dengan Allah, dia feedback dengan Allah, dia komplain dengan Allah, dia syukur dengan Allah, dia takut dengan Allah. Lepas tu kadang-kadang setengah-setengah orang-orang salih begini, mereka kalau sembahyang seperti contoh sedang cakap Habib Omar bin Hafiz ya, kadang nada suaranya macam-macam pisin. Dia sedang bicara dengan Tuhannya, dan kita dibawa dengar belakang bersama. Dia baca surah-surah tapi dia sedang bicara dengan Tuhannya. Maka kadang-kadang gerun suaranya, kadang-kadang rendah suaranya. Begitu mereka jiwa mereka bicara dengan Allah, maka zahirnya punya nada tak terkendali lagi. Tak ada ras, tak ada sikah, tak ada nahwan di situ. Semuanya ya. Tak ada pesen Masyari Rashid, tak ada pesen Sudais, tak ada apa semua. Hamba yang hina bicara dengan Tuhannya dan dibicara balik oleh Tuhannya. Mereka di meeting oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka meeting dengan Allah Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala, bincang Allah Ta'ala. Tiba-tiba masalahnya dapat idea macam mana nak selesaikan. Kadang-kadang dalam sembahyangnya dapat idea apa nak dicakapkan, nak disyarahkan lepas sembahyangnya itu. Kadang-kadang dalam sembahyangnya, kadang-kadang dalam zikrullahnya, kadang-kadang dalam mendengar majlis-majlis hadrah. Majlis hadrah tu majlis bukan hadrah pada kita. Hadrah tu pukul begitu kumpang hadrah ya. Hadrah maknanya hadir, majlis yang kita hadirkan diri dan hadirkan hati, itu majlis hadrah. Hadrah bahasa Saudan kita baca majlis hadrah hadrah sagaf kita baca semua tu. Majlis-majlis tu majlis munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cakapnya lah majlis munajat kepada Allah Taala. Majlis hadrah tu hadirkan diri dan hadirkan hati. Itu namanya majlis hadrah ya. Majlis hadrah ya. Kalau ditarim banyaklah majlis-majlis hadrah yang seumpama ini ya. Majlis hadrah seumpama ini. Semuanya itu kita hadir dengan ingat Allah Ta'ala, bicara. Jangan ke dalam majlis-majlis gini pun tak dibicara oleh Allah Ta'ala. Sedangkan mereka tengah siang ikan tenggiri pun mereka boleh bicara dengan Allah. Mereka tengah goreng keropok pun mereka boleh cakap dengan Allah. Mereka begitu. Apalagi mereka tengah sembahyang. Apalagi mereka tengah wirid, apalagi mereka tengah baca Quran, sebiji pernah. Sebab itu orang punya idea tak macam kita. Idea dia tak macam kita. Kau cakaplah 1000 kali cakap, dia ada something Allah Ta'ala ilhamkan dia. Dan ini bukan angan-angan ya. Ini bukan angan-angan dan bukan salah pemikirannya ya. Bukan salah pikirannya. Dia just keep to themselves, dia cerita saja dalam diri dia, tapi dia tahu apa yang Tuhan dia kehendak, dia tahu apa yang Tuhan dia punya arah. Diam aja dengan istilahnya, nampak dia buat bodoh tapi dia bukan bodoh. Ya, orang-orang begini semua ya. Apalagi dalam sembahyangnya, apa dalam zikirnya, dia tengah kat mana-mana sekalipun dia nampak tengok parit pun dia boleh ingat Allah, dia boleh bicara dengan Allah ya. Kita dalam sembahyang pun tak ingat Allah. Mereka yang disebutkan alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka dalam sembahyang senantiasa. Maksud dalam sembahyang senantiasa firman Allah Ta'ala itu sama ada memang kau nampak dia mesti tengah sembahyang. Macam Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail sampai dapat gelaran onta malam. Kenapa? Asal nampak dia tengah rukuk lama. Nampak dia tengah rukuk lama, maka gelarannya Jamalul Lail, onta malam. Yang ada orang beritahu, kau tak nampak dia mesti dia tengah begini. Kau nampak dia mesti tengah begini.
Nampak dia masih tengah begini, masih sembahyang aja. Itu ala salatihim daimun. Maksud ala salatihim daimun juga orang yang senantiasa dalam sembahyangnya ialah sebelum waktu sembahyang dah tunggu nak masuk waktu sembahyang. Lepas waktu sembahyang aja tunggu waktu yang lagi satu, bila asar jam berapa dah cega bila nak datang. Dan juga maksud orang yang senantiasa dalam sembahyang ialah di luar sembahyang pun macam sembahyang. Dalam sembahyang macam mana? Ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seolah-olah kau melihat kepadanya, dan apabila kau tidak melihat kepadanya, kau mengetahui kau dilihat olehnya. Jadi mereka keadaan begitu bukan hanya dalam sembahyang, luar sembahyang pun macam dalam sembahyang. Tuan-tuan, ada orang yang begitu. Yang tak begitu cuma kita saja, ya. Cuma kita saja ada orang yang begitu. Allah maj'alna minhum, ya Allah. Ya Allah, Allahumma arzuqna, ya Allah, apa yang telah kau berikan kepada mereka, berilah kepada kami juga, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami mohon, kami ingin nak dapat jiwa yang sebegitu, ya Allah. Kami ingin nak jiwa damping padamu, yang mengadu kepadamu, yang merayu kepadamu. Janganlah hati kami dipalingkan daripadamu, ya Allah, kecuali senantiasa menghadap dan bicara kepadamu senantiasa, ya Rabbi. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ya. Ada orang yang begitu, tuan-tuan sekalian. Dan mereka di luar sembahyang pun ingat Allah, apatah lagi dalam sembahyang. Apatah lagi dalam wirid dan azkar. Apatah lagi tengah bicara zikrul, dengan bicara kalamullah Al-Quranul Karim. Betul-betul Tuhan cakap dengan mereka. Ceritanya Nabi Musa 3000 tahun yang dulu, tapi isunya isu masa kini. Ceritanya tentang Nabi Daud alaihissalam. Lawan sama apa tu namanya? Jalut. Semua gitu. Tapi peristiwanya dia nampak peristiwa sekarang ini. Begitu dapat pengajaran, dapat sehingga kan orang mengatakan tidaklah orang itu disebut sebagai murid, iaitu orang yang hendak menuju Allah, kecuali kalau setiap apa dia boleh jumpa dalam Al-Quran. Sehingga setengah orang kali mengatakan kalau tali sepatu aku hilang pun aku baca Quran, aku boleh dapat something clue. Dapat clue daripada Allah Ta'ala. Tali sepatu dia hilang mana, tali sepatu aku baca Quran. Dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Warid. Dapat waridat. Satunya tu warid, iaitu turun daripada Allah Ta'ala. Turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fantastik ya orang-orang begini, ya. Fantastik orang-orang begini, ya. Allah, dia bicara dengan Allah, ingat Allah sangat senantiasa. Allah, ya Allah, jadikanlah kami seperti mereka. Kita baca kitab ini macam Allah hidangkan kita menu, tau. Macam kita kalau pergi rumah orang, majlis ilmu ni kan majlis Allah. Majlis Allah, malaikat pun datang, mudah-mudahan, ya. Kalau kita pergi rumah orang tunjukkan kita menu. Kita pergi ziarah kawan kita Toki restoran, kita pergi restoran, tengoklah, pilihlah apa ni. Kita tengok ada ikan 3 rasa, ada ikan tak tentu rasa, umpamanya segitu. Agaknya kalau kita minta dia tak kasih ke? Pasti ada di belakang masakan. Ini Maha Suci, ya Allah, Engkau menukan kami pada malam ini, Kau bentangkan depan kami, ada menu kalbu rupanya, ya Allah. Ada menu bicara rupanya, ya Allah. Ada menu pengampunan rupanya, ya Allah. Ada menu pemilihan rupanya, ya Allah. Ada menu anugerah rupanya, ya Allah. Kami minta, ya Allah, menu ini, ya Allah. Menu yang dibentangkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kami minta, ya Allah. Kami kepingin nak rasa, ya Allah. Kami kepingin nak rasa, ya Allah. Kalau kami tak baca kitab ni, mungkin kami tak tahu ada orang yang begini. Sekarang kami baca kitab ini, kami rupanya ada, ini terbuka selera kami, ingin nak rasa begini, ya Allah. Ingin nak jamah keadaan seperti ini, ya Allah. Berikan kami, ya Allah. Berikan kami, ya Allah. Dan apabila Kau berikan pada kami, ya Allah, berikan terus pada kami dan melekat sampai kami mati menghadap kepadamu, dan diampun dosa olehmu, dan kami terus merayu kepadamu dan memuji dan memujamu dari hidup kami sampai mati kami, sampai menghadapmu betul-betul, sampai dalam barzah kami pujimu, menghadapmu dan sanjungmu, ya Allah. Sampai ke mahsyar pun kami bicara denganmu, pujimu, menghadapmu, ya Allah. Sampai dalam jannah pun kami tidak ada kerja lain kecuali menghadapmu dan menghadapmu juga, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Jangan Kau halang segala kebaikan yang dari sisimu, ya Allah, lantaran kejelekan dan keburukan yang dari sisi kami, ya Karim. Kekasih kita Nabi Muhammad, damba